Okey, dengarkan dia kata dah record. Okey, so alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada hari Selasa. Okey. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerak balas terhadap rangsangan. Apa faham dengan gerak balas? Tahu tak apa contoh-contoh gerak balas? Siapa boleh bagi tahu? Tak tahu. Tak apa. Kita sebab tu hari ni kita nak belajar kan. Terhadap rangsangan. Banyak sebenarnya rangsangan ni. Bila kita sebut rangsangan, dia berkait rapat dengan organ deria kita. Okey, jadi sebelum kita mula, cikgu nak terangkan lagi sekali, nak ingatkan, saya tahu dah banyak kali tapi nak ingatkan juga. Okey, satunya memang be on time lah. Alhamdulillah cikgu bagi tepukkan untuk orang yang berjaya masuk pukul 8 dan sebelumnya tu. Bagus. Okey, yang cikgu nak ingatkan ialah tentang mic. Saya tahu awak excited kan nak bercakap apa semua. Okey, tapi buka mic hanya bila kata okey apa jawab bila saya bertanya soalan baru awak buka mic. Kalau saya tak tanya soalan awak tutup mic. Kenapa? Kalau tak nanti masa saya bercakap awak dengar kawan-kawan awak yang lain-lain tu pula. Dia jadi nanti uh, akan ada kawan-kawan yang cikgu saya tak dengar, cikgu saya tak dengar. Itu salah satu lah. Okey. Lagi satu saya nak ingatkan kat tepi awak tu sediakan buku tulis, nota ke apa ke sebab nanti at the end nanti tu saya akan cuba buat latihan bersama-sama dengan awak terus supaya macam senang awak nak selesaikan tugasan awak. Okey, sediakan buku teks pun dekat tepi, pensel, pemadam dan dekat bahagian komen tu saya tak nak awak komen benda-benda yang merepek-repek lah kan. Okey. Okey, so saya nak minta seorang tolong baca doa ni. Okey, Muhammad Farish boleh tolong baca doa untuk kita kelas hari ni? Dengar tak Farish? Kan ada yang volunteer? Ada yang volunteer tak nak baca doa? Tak ada? Tak apalah kita baca sama-sama Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Moga kita dipermudahkan lah. Okey, saya punya slide tak bergerak Bergerak. Okey. So hari ni kita akan belajar tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Okey. Yang pertama kita nak tahu tentang apa yang manusia bergerak balas. Apabila organ deria menerima rangsangan. Lepas tu cikgu akan jelaskan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan kita lah. Dalam kehidupan seharian kita. Lepas tu kita nak tengok apa inference tentang kepentingan gerak balas. Inference tu apa? Inference adalah ramalan awal kita kan. Okey, yang ketiga kita nak perihalkan tabiat yang boleh mengganggu proses gerak balas manusia. Ada benda-benda yang boleh menyebabkan awak ni terganggu oleh sesuatu kalau kita melakukan sesuatu benda yang tak elok. Okey, dia boleh mengganggukan proses gerak balas kita. Okey. Kita masuk pada tajuk. Okey, gerak balas terhadap rangsangan ni. Okey. Setiap daripada kita manusia ni, kita akan bergerak balas terhadap perubahan keadaan persekitaran. Perubahan tu yang kita panggil sebagai rangsangan. Okey, contohlah awak bangun pagi tadi kan? Awak bangun pagi tadi, mak awak terus buka lampu. Mata awak macam mana masa nak buka mata tu? Adakah terus celik besar je gitu? Silau. Silau. Itu perubahan dia. Maksudnya masa awak tidur tu, awak tidur dalam keadaan gelap kan? Macam relax je kan? Tiba-tiba, masa buka mata tu, silau mata. Tu adalah antara perubahan. Perubahan tu lagi kita panggil rangsangan. Contoh kalau macam tadi tu, bilik buka lampu tu adalah rangsangan dia apa? Cahaya lampu dalam bilik awak tu lah. Okey.
Jadi tindakan yang kita lakukan terhadap rangsangan tu pula kita panggil sebagai gerak balas. Okey. Bila awak silau tu macam mana reaksi awak? Masa awak bangun tu. Bangun. Awak buat apa? Adakah awak macam biasa gitu je ke? Ke macam mana reaksi kita? Tutup mata dengan tangan. Tutup mata dengan tangan. Bila kita tutup mata dengan tangan tu, itu kita panggil sebagai gerak balas. Gerak balas. Kita panggil sebagai gerak balas. Rangsangan tadi, cahaya lampu tu kita nampak. Lepas tu gerak balas dia adalah, kita tutup mata kita dengan tangan. Okey, bila kita bercerita tentang rangsangan, tentang gerak balas akan melibatkan organ deria. Organ deria manusia ni diterima rangsangan melalui 5 benda. Ada melalui 5 benda. Okey, organ deria menerima rangsangan melalui 5 cara tu adalah melalui cahaya lampu tadi kan contohnya. Lepas tu bau, pagi-pagi awak bangun, sedapnya bau nasi goreng. Tu melalui bau. Rangsangan bau. Lepas tu bunyi. Bunyi ni banyak lah kalau awak pasang jam loceng kat tepi sebelum tidur ke apa. Pukul 6, bunyi loceng. Tu pun salah satu rangsangan melalui bunyi. Tu rasa. Rasa pagi tadi mak awak dah masak nasi lemak. Sedapnya. Tak pun makan kuih ke, tak pun buat air Milo ke, air susu ke. Tu melibatkan rasa. Okey, dan yang kelima adalah melalui sentuhan. Sentuhan ni banyaklah. Macam tapi sekarang kena ingat tak boleh ada banyak sentuhan sangat kan. Okey, sentuhan ni contohnya lah masa mak awak buat air pagi tadi tu. Air tu macam tak adalah sejuk kan. Mesti panas kalau buat air Milo ke. Bukan panas pun mesti macam suam-suam kan. Bila awak sentuh tu gelas tu, tu adalah salah satu rangsangan. Okey. Okay, kalau kita tengok ke sini, ni ada beberapa deria lah. Yang pertama mata. Mata ni organ deria mata rangsangan terhadap cahaya. Ni terhadap cahaya. Kalau hidung, organ deria hidung, rangsangan dia terhadap apa? Siapa tahu? Ni kita dah belajar juga ni. Rangsangan terhadap hidung apa? Bau, pandai. Bagus. Yang telinga? Terangsang melalui apa? Bunyi. Pendengaran ataupun bolehlah juga bunyi. Okey. Seterusnya, ni bukan mulut tau, ni lidah ni. Sebab tu cikgu pilih gambar yang ada lidah terkeluar ni. Lidah merasakan rasa. Okey, ni agak-agak apalah cikgu lukis ni. Ni adalah struktur kita punya kulit kan. Ni adalah kulit. Kulit nampak kan ada sentuhan. Ada sentuhan. Sentuhan. Cikgu punya sensitif pula. Kejap sentuhan. Mana saya punya mic ni. Okey, sentuhan. Ni adalah sentuhan. Jadi ada 5 kan. Sentuhan, rasa, pendengaran, bau dan cahaya. Dia melibatkan 5 organ deria. Okey, kita tengok dulu, perhatikan situasi ni. Apa yang awak nampak? Ni mungkin berlaku pagi tadi ke, semalam ke, masa kat rumah dengan keluarga awak. Apa yang awak nampak dalam gambar ni? Apa yang mak dia tengah masak. Mak dia tengah masak. Lepas tu kat luar tu apa dekat budak tu? Disebut apa tu? Betul tengok dia bau. Rasa-rasanya apa deria organ deria yang terlibat ni? Hidung. Saya tanya organ dulu. Organ deria apa organ deria dia? Dari dengar. Hidung. Menghidup.
Suka tak orang dengan telinga? Kan? Okey, jadi dia terhadap apa rangsangan dia? Bau. 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 Bau makanan lah kan? Kenapa saya kata kena sebut letak bau makanan? Sebab hidung kita ni banyak benda kita boleh bau kan. Kalau kita terpijak tahi ayam dekat, tahi ayam pula, awak ada ayam, pelihara ayam susah pula kan. Tahi kucing ke apa-apa lah, tahi kucing, tahi ayam, kalau balik kampung tu tahi lembu ke. Tu pun kita kita mendapat rangsangan bau juga. Okey, sebab tu kita kena tulis bau makanan. Okey. Lepas tu dia bergerak balas apa? Apa gerak balas terhadap bila kita bau makanan? Kita buat apa? Kalau awak macam bau makanan, tiba-tiba awak buat apa? Adakah awak macam ketawa ke apa? Adakah awak tutup hidung kalau bau makanan? Berdiri terus tengok. Berdiri dan terus tengok. Tak apa, satu lagi. Awak jadi macam tu. Pernah tak buat macam tu? Pernah? Pernah. Apa perbuatan awak bila awak buat? Pergi terus ke ibu. Pergi terus ke ibu. Mungkin bau. Ya. Tu sebenarnya gerak balas awak adalah menghidu bau. Kenapa awak nak pergi dekat ibu awak tu? Sebab awak nak hidu bau tu. Sedapnya, tak siap lagi masak ni mak awak kan. Tapi awak dah bangun pergi supaya awak boleh hidu lagi bau yang sedap tu. Tu gerak balas dia. Rangsangan dia adalah bau makanan, gerak balas dia adalah menghidu bau tu. Okey. Ni untuk contoh pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Kat mana kawasan ni berlaku ni? Taman. Taman. Apa perempuan ni cuba buat agak-agaknya? Ada gambar ni? Ada gambar apa kat sini? Dia cuba nak petik bunga ros tapi ada duri. Ni kan ada duri. Duri tu apa dia punya ni? Apa panggil? Kalau kita sentuh duri macam mana? Kalau sentuh duri seronok kita nak sentuh. Sentuhan. Tajam kan? Bila tajam tu, sebab tu awak tengok muka dia. Macam mana muka dia bila dia tersentuh duri? Macam adakah dia ketawa? Dia ketawa ke kalau dia tersentuh duri tu? Dia terasa sakit. Sakit kat muka dia macam mana? Muka dia memang dia sedih, sakit lah kan? Okay. So kita tengok dulu organ diri apa yang terlibat? Organ diri apa yang terlibat? Sentuh. Bagus. Okay. Apakah rangsangan dia? Rangsangan dia apa? Tangan terangkat. Tangan terangkat dia ke? Rangsangan ni Tangan terasa sakit. Tangan sakit. Kenapa tangan sakit tu? Sebab tersentuh tersentuh duri. Tersentuh duri tu dia jadi sakit. Jadi apa gerak balas yang berlaku kat sini? Tangan terangkat. Tangan terangkat. Kita tangan terangkat ataupun kita terus angkat tangan. Tu maksud dia. Awak boleh dalam sains ni awak nak kata tangan terangkat pun boleh, terangkat tangan pun boleh. Dia bukan macam BM sangatlah. Yang penting difahami kan. Ataupun kata dia terus larikan tangan dia ke, masa lagi kita boleh terima, faham maksud yang awak buat. Okey. Awak maksudkan gerak balas dia kita terus cepat-cepat angkat tangan kita kan. Macam tu juga kalau tiba-tiba cikgu Adibah tiba-tiba mengamuk hari tu ke apa ke, tiba-tiba dia angkat rotan. Terkena pula dekat awak punya bahu. Rasanya macam mana reaksi awak? Apa rangsangan dia? Sentuhan ni kan? Terkena rotan tadi tu kan? Perik terkena rotan. Gerak balas agak-agaknya apa kalau kita macam cikgu pukul awak kat tangan dengan rotan? Sakit.
Sakit dan kita terus macam tangan dah cuba gerak kan. Macam gitu kan. Okey, nampak ke muka saya ni? Sebab awak nampak slideshow tu kan. Tak apa. Okay, kita tengok seterusnya. Seterusnya ni apa? Kita dengar apa ni? Ada apa ni? Ni apa ni? Peti. Petir. Bila petir kita tengok muka dia. Adakah muka dia gembira? Tak. Terkejut. Takut. Jadi sains ni memang kita kena tengok gambar. Pasti kita kena berinteraksi dengan gambar tu. Okey. So organ dia. Organ dia apa yang terlibat kat sini? Telinga. Mendengar. Telinga. Pendengaran kan? Tapi saya nak tahu apa rangsangan dia. Rangsangan apa yang ni bila kita tengok situasi ni? Terkejut. Rangsangan ke gerak balas kalau terkejut tu? Ni rangsangan apa perubahan dulu? Apa dia punya ni? Apa yang ada tadi kawan awak sebut? Bunyi apa? Pendengaran tu adalah deria rangsangan kita. Bunyi petir. Rangsangan dia adalah bunyi petir. Maksudnya benda ni, bunyi petir tu yang menyebabkan awak memberi rangsangan terhadap sesuatu benda tu. Kalau tak ada bunyi petir, rasa macam sekarang awak duduk diam gini je kan. Duduk relax, cool, biasa. Tiba-tiba bunyi ketik. Tu yang membuat awak ada rangsangan. Tu maksud dia. Bunyi petir tu rangsangan. Okey, apa pula dia punya gerak balas? Tadi kawan awak dah sebut dah. Gerak balas kita bila bunyi petir apa? Terkejut. Terkejut. Mungkin sesetengah orang terkejut dan tutup telinga. Boleh je nak tulis. Cikgu betul ke kalau saya tulis terkejut dan tutup telinga? Pun boleh diterima sebab tu adalah gerak balas kita. Sebab kadang-kadang bila kita terkejut secara automatik kita pun tutup telinga kita kan. Tutup telinga. Tapi dalam gambar ni bila kita nak buat jawapan, saya tak kata tutup telinga tu salah. Tapi dalam sains ni awak kena tengok dalam gambar ni. Gambar ni dia tutup tak telinga dia? Dia tutup tak telinga dia? Nampak tak? Tak tutup kan? Okey. Bila dia tak tutup, jawapan kita tak perlu kita buat tutup telinga. Tengok je. Dia hanya ada reaksi muka je kat sini. Dia hanya nampak muka terkejut. Jadi gerak balas dia hanya kita tulis terkejut. Walaupun kata cikgu, tapi kalau saya bunyi petir, saya tutup telinga, terkejut saya terus tutup telinga. Gitu. Tapi bila nak jawab soalan sains, kita tengok juga. Benda tu betul, tapi kita kena tengok pada gambar yang diberi. Dalam gambar ni dia tak tunjuk pun dia tutup telinga. Jadi tak perlu nak tulis yang tu. Okey. Seterusnya tengok gambar ni. Gambar ni budak ni baru bangun. Macam awak bagi tadi lah kan. Nak masuk kelas ni sebelum tu baru bangun. Dia bangun. Apa dia rasa-rasanya dia punya organ dia terlibat yang dalam gambar ni? Telinga. Telinga. Okey. Rangsangan dia apa? Rangsangan dia? Bangun. Rangsangan ni maksudnya apa yang menyebabkan dia guna telinga dia? Bunyi. Dengar. Ni. Nampak tak gambar ni? Dan berbunyi. Bunyi. Jam apa ni? Jam loceng. Okey. Lepas tu apa dia punya gerak balas dia? Bangun. Betul. Bangun. Tidur lah kan? Bangun dari tidur. Okey. Kita bangun daripada tidur. Tapi cikgu, saya 40 kali bunyi jam loceng pun saya tak bangun-bangun. Tu mungkin ada masalah dengan dia punya telinga agaknya kan? Okey. Saya nampak ada yang duduk chatting-chatting. Saya ada pesan tadi kan? Masa saya ngajar, kalau boleh bagi perhatian. Okey. Okey, jadi gerak badan dia adalah terjagalah, kita terjaga dari tidur ataupun kita terbangun dari tidur. Okey, tengok seterusnya punya gambar.
Ni lepas bangun tidur dia pun pergi mandi. Mandi ni rasa-rasanya apa dia punya ni? Organ dia yang terlibat ni. Sejuk. Sentuhan. Sentuhan. Organ dia saya tahu awak sejuk. Dia kata sejuknya. Bila kita rasa sejuk tu organ dari mana yang terlibat? Hidung ke? Kulit. Kulit. Sentuhan. Apa? Badan. Kulit. Kulit. Kalau dia tanya deria rangsangan tu barulah kita sebut sentuhan. Tapi kalau rangsangan, rangsangan kita apa? Apa tadi ada dah kawan awak sebut tadi? Sentuhan. Sentuhan tu kalau dia tanya deria sentuhan. Deria sentuhan. Sorry. Deria rangsangan. Kalau deria rangsangan barulah kita kata sentuhan. Tapi kalau rangsangan ni apa? Tadi awak dah sebut tadi. Air apa? Sejuk. Air sejuk. Air sejuk. Rasa sejuk air tu. Rasa air sejuk. Maksudnya air yang awak mandi tu sejuk rasa dia kan. Okey. Jadi apa gerak balas awak? Cuba tengok apa yang budak ni dia bergerak balas terhadap apa? Betul. Menggigil. Aku saya tak nampak pun dia menggigil. Betul ke saya je ni? Kenapa saya rasa macam saya salah je? Menggigil kesejukan lah kan? Menggigil kesejukan. Okey. Macam mana kita nampak dia ni? Sebab tu dah penting ni kalau orang pandai melukis dia nampak tak? Dia buat macam simbol-simbol macam ni. Itu menunjukkan dia menggigil. Kalau macam nampak je video ke apa semua kita memang nampak. Nampak dia macam menggeletar gitu kan, menggigil gitu. Okey. Okay, seterusnya lepas dia dah mandi apa semua pakai baju, dia pergi turun bawah nak pergi sekolah ni macam awak minggu depan ni. Dia kata, sedapnya bau ayam goreng ni. Sedapnya bau ayam goreng ni. Daripada gambar ni, daripada ayat yang dibagi ni, apa agak-agaknya organ deria dia? Organ deria apa ni? Hidung. Apa dia punya rangsangan? Rangsangannya apa? Rasa. Ajak, tadi ada kawan awak kata mata. Betul, mata betul kita boleh tengok. Tapi kita kena tengok juga dia punya ayat. Dia goreng ni. Jadi walaupun kita kata mata tu betul, dia boleh melihat juga, dia adalah organ deria juga. Tapi kita kena tengok dalam gambar ni dia ada sebut. Sedapnya bau ayam goreng ni kan. Maksudnya lebih kepada bau kan. Jadi rangsangan dia apa sebenarnya? Bau apa ni? Bau ayam goreng. Takkan bau sampah ke, bau nasi lemak pula kan? Tu bahagilah. Terpelik sangat tu. Dia sebut ayam goreng tiba-tiba awak tulis bau nasi lemak. Tak boleh. Tak sama, salah. Okey, rangsangan dia adalah bau ayam goreng tu. Awak tengok, adakah dia makan terus ni? Dia buat apa dulu? Nampak tak dia punya asap ni? Pegang dulu. Dia pegang. Pegang dia buat apa? Dia dapatkan ke hidung tu, kita panggil gerak balas dia apa? Buat apa sebenarnya? Bila kita buat Menghidu. menghidu. Bau makanan. Okey, itu dia punya gerak balas dia. Okey. Okay, tengok pula yang seterusnya. Lepas makan ayam goreng dia pun nak minum lah air teh. Tawarnya air teh ni kan. Tu agak-agaknya organ deria apa yang terlibat? Rasa. Organ deria. Lidah. Lidah. Bila kita sebut organ ni lain dengan dia punya rangsangan. Organ ni bahagian mana daripada badan kita tu? Adalah lidah.
Jangan sebut mulut. Mulut tu betul kita makan, kita minum melalui mulut, tapi organ deria yang kita nak rasa tu adalah lidah. Okey. Rangsangan dia apa rangsangan dia? Rangsangan bila dia boleh cakap, tawan. Rasa apa? Rasa. Awalnya teh. Rasa teh. Tawar. Teh tawar. Okey, gerak balas dia apa gerak balas dia? Cuba awak tengok muka dia macam mana tu. Muka dia macam tak suka. Dia buat mimik muka tak suka kan? Awak nampak tak lidah dia tu? Kan kalau tawar kan? Tawar ya? Macam gitu kan? Boleh. Ni bergantung kepada gambar. Boleh kita kata dia menjelikan lidah ataupun mengerutkan, membuat mimik muka. Buat mimik muka tak suka lah kan? Mimik muka tak suka. Okay. Ataupun setengah orang dia sebab dia tak suka teh tawar tu mungkin dia sampai nak termuntah. Tapi dalam kes ni nampak macam dia nak muntah ke tak? Tak kan? Jadi kita hanya sekadar tulis buat mimik muka tak suka ataupun dia boleh kita kata sebab lidah dia terjelir sikit ni kita boleh kata dia menjelirkan lidah. Ni atau apalah. Atau. Jadi kita tengok seterusnya. Okay, dia nak pergi sekolah dah. Bila nak pergi sekolah tu kata silaunya. Okey, bila dia kata silaunya tu, organ deria apa yang terlibat? Mata. Apa Mata. rangsangan dia terhadap apa? Rangsangan dia terhadap? Silau. Cahaya matahari. Hari. Cahaya matahari. Okey, apa dia punya gerak balas dia? Silau. Dia buat apa ni? Dia buat apa ni? Tangan. Angkat Tangan. Tangan dia terangkat pergi ke mata. Tutup mata dengan tangan. Tangan tutup mata. Dengan tangan. Okey, ataupun boleh diterima juga awak sebut tadi. Nampak tak yang ni kan mata dia macam kecilkan sebelah kan? Tutup sebelah kan? Boleh juga kita kata dia tutup mata. Tutup mata. Pun boleh. Tapi lebih tepatnya kita tengok ni. Sebab dia angkat tangan kan? Lebih tepat yang ni lah. Tutup mata dengan tangan. Sebab dia nak menutup daripada silau. Okey. Seterusnya kita tengok kepentingan gerak balas. Kita dah tengok tadi kan? Apa ni? Rangsangan terhadap bau, terhadap sentuhan, terhadap bunyi, terhadap rasa apa semua kan. Jadi kita nak tengok pula kenapalah pentingnya gerak balas ni. Apa kepentingan gerak balas ni? Okey. Yang pertama adalah untuk kita dapatkan maklumat dan berkomunikasi. Yang kedua kita nak menyelamatkan diri kita. Kalau kita tak dapat bergerak balas dengan pantas, mungkin boleh menyebabkan kita membahayakan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk mengelakkan kecederaan. Okey, kita tengok contoh-contohnya. Okey, contoh yang pertama. Situasi yang pertama. Tengok ni ada kereta laju datang kan. Lepas tu budak perempuan ni cuba tengok dia buat apa. Terkejutnya saya. Lajunya kereta ni. Mujur pemandunya membunyikan horn. Awak rasa kenapa dia terkejut? Nampak tak kat tangan dia ada apa ni? Nampak tak? Telefon. Ada telefon kan. Zaman sekarang mentang-mentang lah ada telefon kan. Nak berjalan, lintas jalan pun duk main Mobile Legend lah, duk balas message kawan ke, duk main TikTok ke, main apa ke kan. Okey, jadi dia terkejut. Okey, bila dia terkejut, kita nak tahu organ dia apa, kita tengok daripada gambar yang selain daripada itu juga. Apa agak-agaknya organ dia terlibat kalau macam gini? Telinga. Telinga. Kenapa awak kata telinga? Sebab dia mendengar. Sebab ni dia ada tulis.
pin tu kan. Maksudnya ada apa ni? Kita panggil bunyinya. Ada bunyi dia. Okey. Jadi dia punya apa rangsangan tadi terhadap apa rangsangan dia? Bunyi hon kereta. Okey. Jadi gerak balas apa? Bila kita dengar hon kereta macam ni, kita bergerak balas macam mana? Adakah kita macam masih duduk tercegat dekat tengah jalan macam tu? Kita berjalan ke belakang. Ke arah jalan. Dari jalan ke tempat selamat lah. Dari ke tempat selamat. Okey, ni kita punya rangsangan tu. Okey, kita ke tempat selamat. Okey. Tapi kenapa yang kita nak belajar ni bukannya nak tahu, kita dah tahu dari apa, right? Ni ada pin. Okey. Okey, jadi kita tahu dia punya apa ni, organ dia telinga, rangsangan bunyi hon kereta apa semua bergerak balas tu, kita macam cepat-cepat lari daripada kawasan tu. Okey, tapi saya nak tanya, apakah dia punya kepentingan? Kita nampak kat sini kan? Kenapa pentingnya kita ada gerak balas? Kalaulah orang tu tuli, orang tu pekak, boleh tak dia dengar bunyi hon kereta tu? Tak. Boleh kan? Jadi Boleh. sangat pentingnya gerak balas ni sebab dia boleh mengelakkan kecederaan kan. Kalau kita tak dengar bunyi ni kan, tak dengar bunyi hon kereta, mungkin budak perempuan ini sudah ditimpa kemalangan kan. Timpa kemalangan. Mungkin dia dah menyebabkan dia masuk hospital, patah kaki, patah tangan pula. Sebab tu kita kena berhati-hati. Walaupun kita ada handphone, kita canggih ke apa semua, macam kita suka kadang-kadang korang suka kan nak dengar dekat earphone lagu-lagu Korea ke lagu-lagu jiwang awak suka kan. Kita jangan pakai earphone, mata kita duduk syok aja tanpa kita tengok kiri kanan, terutamanya bila nak melintas jalan. Sangat membahayakan diri kita sendiri. Jadi itulah nampaknya kenapa saya kata earphone tu macam saya pakai headphone kan. Mungkin bila kita duduk dengar lagu kita syok sangat tu, kita dah menyebabkan kita deria terhadap bunyi tu dah tertutup macam dah hilang fokus dia kan. Macam kita tak dengar bunyi kereta tu, menyebabkan kita tak dengar bunyi kereta tu. Jadi boleh menyebabkan kita mengalami kemalangan. Jadi kepentingan untuk gerak balas tu adalah untuk mengelakkan kecederaan. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok yang situasi kedua ni. Daripada mana datangnya bau asap ni? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Okey. Nampak tak asap ni? Ada kan? Gambar saya mungkin tak apa terang lah kan? Lepas tu apa yang budak ni buat? Apa yang budak ni buat? Nak telefon bomba. Ni tengok dulu dia aksi dia. Gerak balas dia apa dia? Tutup hidung. Hidung. Okey, kata cikgu, saya kalau saya kata deria Bau. apa ni? Deri mata, macam kita kata menggunakan deri mata, penglihatan. Boleh tak? Sebab walaupun penglihatan, tapi dalam gambar ni dia tutup hidung. Lagi satu, bila saya sebut tadi kan bau. Ada bau makanan, mungkin bau makanan sedap. Bau sampah, bau dia busuk kan. Tapi kalau bau ni, kita boleh bezakan hidung kita kan. Allah memang hebat, dia ciptakan kat kita hidung yang boleh beza banyak jenis bau kan. Bau yang wangi lain, bau busuk lain. Kalau macam awak lepas main bola sepak ke, main berkejar-kejar dengan adik-beradik awak ke apa semua tu, tiba-tiba berpeluh banyak-banyak bau badan kita tu. Tu pun beza kan. Ni dia bau asap, walaupun tak nampak api pun kenapa dia nak panggil bomba? Kan? Kenapa dia nak panggil bomba? Tak nampak api pun asap ni betul ke? Ya, sebabnya bila kita hidung kita ni dia boleh tahu.
Satu ya kepentingan dari bau tu. Sebabnya kita boleh tahu, oh ni bau apa? Bau yang selamat ke bau yang tidak selamat? Bau yang bau makanan yang sedap ke yang boleh mengenyangkan awak, ataupun bau yang boleh menyebabkan awak ni tercedera, boleh menyebabkan kecederaan pada diri. Okey, faham? Okey, jadi kepentingan dekat sini, kepentingan kat sini adalah menyelamatkan diri. Kan? Bila kita adanya dengan deria bau kita tu, kita ni bau asap ni. Ni bukan bau asap asap rokok ke, kan? Rokok pun ada bau kan? Ni bukan bau asap rokok ke, bau asap orang bakar sampah ke apa ni. Ni mesti ada kebakaran. Kita boleh hebatnya Allah ni dia buat kita boleh tahu benda tu, kan? Jadi bila kita tahu tu yang menyebabkan dia terus boleh nak menelefon bomber. Jadi kepentingan yang kedua adalah untuk menyelamatkan diri kita lah. Kan? Okey, yang ketiga pula tengok. Dia tengah naik kereta. Lepas tu dia kata, alamak, kena bagi laluan ni kepada ambulans ni. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Pernah tak awak keluar berjalan-jalan dengan mak ayah awak sebelum ni? Mungkin sekarang macam dah tak boleh sangat kan? Kawalan pergerakan tu. Pernah tak naik kereta dengan mak ayah ataupun balik kampung kan? Tiba-tiba bunyi ambulans. Apa yang mak ayah awak buat? Atau kebanyakan kereta buat? Dia pasti. Dia akan bergerak kita. Jadi ambulans ni sebenarnya dia mengeluarkan bunyi kan? Bila dia keluarkan bunyi daripada siren dia ni, telinga kita pula dengar kan? Ada bunyi siren bomba pula ada. Bomba pun ada, ambulans pun ada kan? Polis pun ada dia punya siren dia. Bila bunyi je tu kita tahu, ada kecemasan ni. Terus gerak balas kita bergerak ke tepi. Okay, jadi melalui gerak balas terhadap bunyi ni juga boleh membuat kita mendapat maklumat dan berkomunikasi. Cara kita nak komunikasi. Takkanlah macam ni yang driver van pula dah. Driver ambulance ni dia nak buka tingkap dia kata, weh tepi, ambulans nak lalu ni, ada orang nak beranak, ada orang sakit. Agak-agak habislah dia punya suara tu kan. Jadi sangatlah bergunanya kita bertindak balas terhadap bunyi tu. Keluarkan bunyi daripada siren dia, orang dah tahu. Ada kecemasan ni bunyi ambulans ni, kena ke tepi. Jadi tak perlu dah dia kata, ke tepi. Tak perlu dia nak jerit-jerit. Bunyi tu terus jadi sebagai medan untuk sampaikan maklumat. Maklumat apa? Maklumat sakit ni. Nak berkomunikasinya macam mana? Nak bagi tahu ke tepi. Saya nak kata boleh? Okey, kejap. Okey. Jadi kalau untuk kita tengok kepentingan bukanlah dia tertakluk kepada 3 benda ni je. Bukan hanya sekadar nak sampaikan maklumat, nak berkomunikasi saja, nak selamatkan diri kita, elakkan daripada kecederaan. Itu betul lah kan? Tapi dalam banyak-banyak perkara pun kita kena tengok situasi kita tu. Benda tu berguna untuk kita apa? Awak kena gunakan awak punya ni lah, penakkulan awak terhadap sesuatu benda tu. Okey. Jadi nampakkan kepentingannya, sangatlah penting gerak balas terhadap rangsangan ni. Jadi kita kena hargai betul-betul lah nikmat yang Allah bagi pada kita. Kena ingat, kita kena jaga badan kita ni. Sebab tu badan kita ni, hidung kita, mata kita, telinga kita kena jaga betul-betul nikmat yang Allah bagi ni. Sebab dia sangat berguna pada kita. Kalau tak ada rangsangan ni, tak ada organ deria yang kita ada sekarang ni, mungkin boleh menyebabkan kita susahlah juga untuk diri kita kan. Kita tengok orang buta. Orang buta macam mana kan? Kita tolong jangan buat bunyi macam tu. Okay. So
Okey, macam saya sebut tadi, saya sambung balik. Kita kena hargai segala organ diri yang kita ada, nikmat yang Allah bagi pada kita. Sebab apa? Kalau kita tak jaga betul-betul, boleh memudaratkan diri awak sendiri. Contohnya kita tengok orang buta. Bila dia buta, dia perlukan tongkat untuk dia bergerak apa semua kan. Solihuddin jangan main taip-taip. Saya nampak tu. Naik dekat saya punya ni, notification ni. Okey. Ini tak dorang. Oh, Okey. Apa tadi saya nak sambung? Kita kena hargai setiap organ badan kita sebab kalau kita tak jaga betul-betul, contohlah awak sekarang suka makan gula-gula, suka makan fast food macam McD, KFC, apa lagi Pizza Hut, Domino's apa semua awak suka. Lepas tu awak suka minum air bergas apa semua tu. Tapi kena ingat kenapa kita nak kena jaga diri kita. Sebab kalau kita mengambil makanan yang terlalu banyak benda yang fast food apa semua ni pun tak bagus juga untuk kita. Kenapa? Untuk jangka masa panjang mungkin bila banyak sangat makan fast food, minum benda makanan minuman-minuman bertin apa semua tu, suka minum manis-manis sangat, selalu nak minum air manis kan. Tu boleh menyebabkan awak kencing manis. Bila kencing manis tu, satu tahap dia dah hilang dia punya deria sentuhan dia tu, dia sakit dia tu. Kadang-kadang jatuh pun macam orang luka ni dah teruk kita tengok ni tapi dia tak rasa apa-apa. Dia punya rangsangan terhadap sentuhan dia apa semua tu dah hilang. Sampai satu tahap tu pernah ada GPK, arwah GPK petang kita dulu. Arwah GPK petang kita dulu dia macam hilang dari rasa. Dia makan kurma tiba-tiba dia tak rasa pun kurma tu biasanya manis kan. Tapi dia tak rasa manis. Apa yang dia rasa pedas. Tu antara efek dia. Antara kesan-kesan buruk dia. Okey, Wafiah tadi. Wafiah ada nak bagi contoh lain. Apa contoh yang lain, Wafiah? Wafiah boleh bagi tahu. Nak bagi contoh lain. Wafiah kan? Bukan saya, Sumaya. 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 Cikgu bagi contoh lain lah. Okey. Apa Sumaya contoh lain yang boleh awak ni? Nama saya pula. Yelah, awak kan tulis kat situ. Cikgu bagilah contoh lain. Mungkin awak ada contoh lain. Sebab tu macam ni, kita share je. Takut saya bukannya nak marah awak ni. Mungkin awak ada contoh lain, awak rasa cikgu tak sebut lah ni. Ada tak contoh lain? Awak rasalah dalam hidup awak. Tak tahu. Tak tahu. Tak apa. Dengan sekarang lagi tu lah. Apa? Apa Sumaya? Tak dengar suara awak tu. Cakap je. Okey. Tak apa Sumaya. Nanti kita bincang. Contoh-contoh lain. Nanti ni. Okey. Lepas tu saya sebut tadi tentang kepentingan kan. Sekarang kita nak tengok apa pula tabiat-tabiat yang boleh nak mengganggu gerak balas manusia ni. Ada benda yang boleh mengganggu gerak balas manusia ni. Okay, ada 3 benda. Yang pertama, minum arak. Minum arak ni boleh tak? Dalam Islam. Tak boleh kan? Kenapa tak bolehnya kita nak minum arak ni? Sebabnya bila kita minum arak, dia jadi apa pada kita? Kesan dia kita. Kita jadi kita mabuk, gerak balas kita tu dia jadi lambat sikit. Sebab tu kalau orang saya rasa ada orang buka mic. Sebabkan suara saya jadi double. Tolong tutup mic. Okey. Apa ni tadi? Okey, pasal minum arak. Bila kita minum arak, contoh yang awak tengok, bila minum arak ni ramai orang mungkin kalau dia lepas minum tu, dia pergi kelab ke apa semua, awak pun boleh tengok dalam drama banyak-banyak kan. Minum arak apa semua tu, mungkin dia akan mengalami accident apa semua.
kenapa? Kenapa orang yang kerajaan pun dia tetapkan siapa yang minum arak, alkohol berapa-berapa dia tak boleh memandu sebab lambat dia punya gerak balas dia. Contoh dia tekan minyak tu kalau awak perasan. Sebab dia tak rasa pun dia tekan minyak tu dengan laju. Tekan minyak ni maksudnya nantilah awak tengok dekat kereta ayah awak ke, mak awak tu, kat bahagian minyak tu, kalau tekan yang tu baru dia akan bergerak. Sebab tu kita ada berapa kilometer apa-apa semua untuk gerak. Jantung? Kenapa tu jantung tu? Cikgu tak dengar. Sekejap. Ada kawan buka mic. Okey. Jadi minum arak tadi boleh menyebabkan kita jadi lambat bergerak, lambat gerak balas yang kita terima. Okey, sebab tu boleh menyebabkan macam-macam lah berlaku kemudaratan dia. Mungkin boleh banyak menyebabkan aksiden ke apa. Sebabnya berlaku masalah deria terganggu. Sama juga dengan menghidu gam. Okey, hidu gam. Gam ni adalah salah satu bahan-bahan inhalan. Bahan inhalan ni banyaklah. Selain daripada gam, cat kan kalau macam nak cat rumah tu. Setengah orang dia suka nak bau hidu. Okey, tapi kena ingat bila kita hidu terlalu banyak gam ataupun bahan-bahan inhalan tu dia boleh menyebabkan saraf kita jadi rosak. Bila saraf kita rosak, itulah yang awak punya bahan kimia yang ada dalam bahan-bahan inhalan tu boleh menjejaskan fungsi otak kita, boleh menjejaskan fungsi organ deria kita. Bila organ deria kita terjejas, jadi berlakulah gerak balas tu tak sama macam orang lain. Kalau macam setengah orang macam terkena cerit panas ni, ada cerit panas dia pegang. Kalau orang yang bergerak balas cepat, dia terus akan angkat tangan. Tapi kalau orang yang macam dah rosak dia punya sistem saraf dia, sistem otak dia, orang pegang cerit panas dia pegang je kat situ. Sebab dia dah hilang rasa macam tindakan refleks dia pun jadi hilang. Sampai melecur-lecur tangan dia tak ada perasaan gitu. Tu adalah akibat daripada menghidu gam tu, menyebabkan deria gerak balas kita, organ deria kita rosak. Macam tu juga dengan penyalahgunaan dadah. Okey. Mungkin awak rasa macam awak macam nak tahu macam-macam benda kan. Saya tahu bila di alam remaja, di macam umur-umur macam awak ni 10 tahun sehinggalah awak sekolah menengah nanti, awak banyak benda yang awak nak cuba. Terutamanya lelaki ke perempuan ke sekarang dia macam nak cuba hisap rokok lah, dia nak cuba hisap vape lah, apa rasa itu orang panggil intuitif. Awak rasa nak cuba benda tu, tapi kena hati-hati bila awak terdedah kepada rokok, kepada vape apa semua tu. Na'udzubillah min zalik lah. Cikgu doakan awak tak terlibat lah benda ni. Sebab benda tu boleh membuka awak kepada penyalahgunaan dadah. Kan? Kena hati-hati. Benda ni kadang-kadang kita tahu tapi sebab sifat ingin cuba awak tu tinggi, mungkin menyebabkan kita terjebak kadang-kadang. Jadi kena berhati-hati. Tak apa, aku nak try sekali ni je. Jangan cuba-cuba. Sebab sekali cuba dia jadi ketagih. Benda-benda yang menghidu gam, penyalahgunaan dadah ni, semua dia akan menyebabkan awak jadi ketagih. Bila awak ketagih, tu yang sistem otak awak akan jadi rosak. Tu yang awak tengok dalam TV ke apa semua tu, banyak kes bunuh anak sendiri kan. Dia macam kelar leher mak ayah dia kan sebab tak bagi duit ke apa. Tu adalah tindakan-tindakan yang kita nampak jelas. Fungsi otak dia telah tak waras lah. Dia menyebabkan tak waras. Jadi itulah antara dia punya tabiat yang boleh mengganggu gerak badan manusia. Okey, boleh faham? Ada 3 benda yang saya share hari ni. Yang pertama tentang rangsangan, contoh-contoh rangsangan dan gerak balas. Yang kedua tadi kepentingan gerak balas terhadap manusia. Yang ketiga adalah tabiat yang boleh ganggu gerak balas manusia itu sendiri. Okay, ada 3 benda lah. Okay. Jadi
Saya tunjuk beberapa gambar. Saya nak awak bagi contoh rangsangan dengan apa ni? Gerak balas. Okey. Contoh yang pertama. Siapa nak jawab? Ni. Gambar budak tu. Kuali panas. Terkena panas. Terkena kuali panas kan? Apa Yes. agak-agak rangsangan dia apa? Rangsangan dia? Okey. Terkena air panas. Terkena air panas. Rangsangan dia. Masa yang perubahan yang Okey. belum melecur tu apa? Sakit tu sakit sebab apa? Panas kan? Kuali ni panas cikgu. Tak ni. Ni kuali ni mungkin panas kan? Mungkin duk goreng telur ke, duk goreng popiah ke, duk goreng sausage ke apa, tiba-tiba terjatuh kat tangan dia. Dia rasa panas. Sebelum nak melecur apa semua tu kan. Jadi rangsangan dia adalah terkena kuali panas, minyak panas kan. Apa dia punya gerak balas dia tu? Cuba awak tengok. Apa dia punya gerak balas? Okey. Sakit dan apa? Dia buat apa? Dekat tangan dia duduk lagi dekat kuali panas tu. Bukan diri daripada kuali panas. Larikan dia daripada kuali panas. Dia cepat-cepat alihkan tangan dia daripada kuali. Tu yang sampai kuali tu jatuh terpelanting pula tu kan. Okey. Kita tengok yang kedua. Gambar kartun. Terbabur. Agak-agak apa ni? Yang perempuan ni kat belakang ni lempar apa kat lelaki ke depan ni? Bom. Dia hantar bom. Tengok muka dia. Apa jadi kat muka dia? Dia terkejut. Terkejut. Apa rangsangan dia tu apa tadi? Rangsangan dia apa ni tadi? Bom. Bunyi? Bom. Bunyi bom. Kartun, apa dia punya gerak balas dia? Lari. Ikatan hari raya tu. Hari raya. Nampak macam gambar raya kan? Nak tengok dia punya sudut saintifik dia. Okey. Bunyi bom tu menyebabkan muka dia macam mana? Terkejut dan awak tengok ni. Ni rapat ke tanah ke? Dia macam terangkat ke? Terlompat ke apa? Lompat. Terlompat. Itu adalah gerak balas dia. Okey, yang ni. Ni pelakon ni. Dia makan pelam. Ustaznya pelam. Cuai Leo. Cuba tengok. Muka dia. Abang nampak happy ke? Abang nampak happy ke? Ni apa? Rangsangan dia apa? Masak. Apa dia punya gerak? Apa dia punya gerak balas? Tak balas apa? Ni apa ni? Balas dia apa? Cuba tengok muka dia. Mengerutkan muka dia. Macam masamnya gitu kan. Kerut muka. Berkerut sampai muka dia. Tengok ada lagi tak gambar? Ni apa? Duduk tengah pandu malam-malam ni. Tiba-tiba, datang kereta daripada depan, naikkan lampu. Guna lampu tinggi. Silau. Silau apa? Silau cahaya lampu kan? Cahaya lampu. Apa gerak balas dia kat sini? Apa gerak balas dia? Menutup mata. Angkat tangan menutup mata dengan tangan. Alhamdulillah. Itu je lah. Yang ni tengok. Aku biasa berlaku kat diri awak bila mak awak kata, Sumaya, pergi buang sampah kejap. Allah tak nak, nanti berbusuk. Kan? Tak nak. Okey. Jadi, kita tengok. Okey. Ni dia nak buang sampah. Okey, apa bahan rangsangan dia? Rangsangan dia apa ni?
Bau sampah kan. Apa dia punya gerak balas dia? Tutup hidung. Alhamdulillah dah terror lah kiranya ni kan. Dah pandai dah. Okay. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Sebab awak dah mahir dah. Kira dah tentang gerak balas dan rangsangan. So kalau lepas hari ni, kalau cikgu tanya balik gerakkan gerak balas dengan rangsangan, dah faham ke belum? Dah. Dah harap-harapnya terus faham lah kan. Okey. Ingat rangsangan tu benda yang boleh memberi rangsangan pada awak. Gerak balas tu benda apa yang berlaku apabila awak bergerak balas. Okey. Itu je lah untuk hari ni kita belajar. Nanti saya nak awak cuba jawab dalam buku teks. Saya tadi ingatkan mula-mula nak bincang terus jawapan dengan awak. Tapi nampaknya pukul 9, saya tak nak kacau awak, ada yang tak semua. Tutup mic. Saya nak bagi ni kejap. Mat ni apa? Nampakkan dengan sol. Cikgu tak dengar. Muhammad Irwansyah siapa ni? Dengar. Okey, siapa yang tak tutup mic tu tolong tutup mic. Siapa Muhammad apa ni? Pakai baju biru ni. Ada penukaran tu. Okey, awak tutup mic awak. Okey, nanti saya nak sebab dah pukul 9 saya tak sempat bincang dengan awak. Awak sekejap lagi ni, awak tengok buku teks muka surat 52. Muka surat 52. Tengok muka 52. Okey, ada soalan nombor 4 dengan nombor 5. Okey. Sebab saya rasa awak dah boleh jawab sendiri ni. Sebab saya bagi contoh-contoh yang belakang-belakang tadi awak pun dah boleh jawab. Okey. Okey, saya nak awak buat muka surat 52. Okey. Tak apa, kita boleh bincang secara sebentar lalu je. Nama organ deri yang terlibat tindak balas budak tu duduk kat tong sampah tadi tu. Apa organ deri dia? Yang A. Batrisha boleh jawab. Apa organ deri yang terlibat? Bau busuk sampah. Organ deria sayang. A tu dia tanya namakan organ deria. Organ deria apa? Hidung dia. Hidung. Okey, yang B, nyatakan rangsangan dan gerak balas terlibat. Rangsangan dia apa? Rangsangan dia? Bau sampah. Gerak balas dia apa? Menutup hidung. Gerak balas terhadap rangsangan tersebut apa? Melindungi Hidung. melindungi bau busuk. Okey. Cikgu muka surat berapa? 52. Nanti awak buat dalam muka surat 52. Okey, nombor 5 saya cuba suruh awak buat sendiri. 4 dengan 5 ya cikgu? Cikgu. 52. Dekat buku mana? Soalan 4 dengan 5 4 dan 5. Buat dalam buku itulah buku nota awak yang panjang. Okey, boleh. Okey, kejap saya nak ambil gambar awak. Okey. Sebelum kita berakhir, kita ambil dulu gambar. Okey, siapa nak buka mic pun, nak buka mic pula dah. Bukan buka mic. Buka video kejap. Saya nak ambil gambar, Sat. Okey, ready? Okey. Okey, 1, 2, 3, peace. Kejap, saya pula tak buka kamera kan. Okey, sebab saya ni guna dua-dua ni. Okey, 1, 2, 3, peace. Okey, Alhamdulillah. Kejap lagi ada kelas lagi kan. So, saya tutuplah hari ni dengan Assalamualaikum. Apa? Batrisha? Ke siapa tadi cakap? Gambar tu saya dah ambil. Nanti saya send kepada Cikgu Sanisa. Kawan nak juga ke gambar tu? Tak payahlah kan?
Nanti naik sekolah baru saya share. Nanti sekian mak awak penuh gambar ni memori dia. Okeylah, tu je lah untuk pagi ni. Cikgu nombor 5 belum? Ha? Nombor 5. Nombor 5 tu saya nak suruh awak cuba buat sendiri. Jawapan dia pun dah ada tu. Jawapan dia ada dekat muka surat 50. Ada dekat muka surat 47. Saya nak suruh awak jawab sendiri yang tu Boleh? Sebab jawapan dia dah ada dalam buku teks. Awak boleh ambil jawapan ringkas dia lah dekat muka surat 47 ataupun 52 yang bahagian bawah nombor 17 tu. Okey, itu je. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh pergi. Terima kasih. Terima kasih.